السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ثبت أقدامنا وتمم تغفيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama menyambung pengajian di dalam ilmu tauhid, berpandukan kepada kitab Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar Yusuf radhiyallahu taala anhuma, wa nafa'ana bi'ulumihima wa ja'alana minal mukhlisina bi qira'atihi. Hari kita sampai pada muka surat 11 nombor 8. Daripada pengajian yang lalu, kita telah membincangkan tentang perkara yang ketujuh, yang merupakan muqaddimah yang ketujuh di dalam ilmu tauhid, yaitu orang yang menghantarkan ataupun mereka yang menyusun ilmu tauhid tersebut. Jadi pertama sekali kita mengetahui bahawa ilmu tauhid datang daripada Rasulullah SAW melalui Al-Quran yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, dan kesemua permasalahan tauhid wujud di dalam Al-Quran dan hadis. Namun begitu, setelah berlalu 100-200 tahun, datanglah imam-imam seperti Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berdua menyusun ilmu tauhid tersebut, pertamanya untuk menolak ataupun membersihkan tauhid yang sebenar daripada pemahaman-pemahaman yang salah. Maka dengan sebab itu terbentuklah satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu tauhid yang disusun di dalam kitab yang berasingan, yang dipanggil sebagai kitab akidah, yang dipanggil sebagai bidang usuluddin, tauhid, ilmu kalam dan sebagainya. Jadi setelah itu kita fahami bahawa pengajian ilmu tauhid yang berpandukan kepada sifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat, mengenal nabi-nabi dan rasul melalui sifat, kita fahami bahawa pengetahuan tersebut ataupun ilmu tersebut datang daripada Al-Quran dan hadis. Maka oleh sebab itu kita perlu mengetahui apakah hukum mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitu perkara yang berkaitan dengan tauhid ataupun akidah. Jadi perkara itu akan diterangkan di dalam nombor 8. Masih sekarang setelah kita mengenali ilmu tauhid tersebut secara umum, perbahasannya, perbandingan, faedah, maka sekarang yang paling penting daripada segala muqaddimah ini ialah hukum mempelajari ilmu tauhid. Jadi kita baca dahulu hukumnya, iaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, lelaki atau perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, ringkas ataupun rangkum, dan dengan jalan tafsir, huraian ataupun bermakna satu persatu, berserta dengan dalil ijmal ataupun dengan dalil tafsir. Adapun mengetahui dalil tafsir itu ialah fardu kifayah. Jadi dalam ayat ni, dalam hukum yang diberitahu di sini, terdapat 4 perkara yang dibincangkan. Maksudnya penghujung, bila kita bahagikan, dia akan keluar 4 perkara. Jadi sekarang ni, pertama sekali kita perlu mengetahui tentang permasalahan ma'rifah. Dia kata wajib secara fardu ain ke atas mukallaf mengetahui
Jadi sekarang kita fokus pada lafaz mengetahui. Mengetahui ini bahasa Melayu. Di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ma'rifah ataupun dipanggil sebagai al-ilmu. Jadi pertama sekali kita tanya, daripada manakah dia mendapat hukum kewajipan mengetahui tersebut? Sebagaimana sekarang ni kita ada solat. Kita menghukumkan solat tersebut wajib. Solat fardu lah. Kita ada puasa Ramadan. Dan kita menghukumkan puasa Ramadan tersebut wajib. Kita ada haji sekali seumur hidup dan kita hukumkannya sebagai perkara yang wajib. Kesemua hukum tersebut mempunyai dalil. Aqimus salah, maka wajib salat. Wa atus zakah, maka wajib mengeluarkan zakat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, maka wajib menunaikan haji. Jadi sekarang ni penulis memberitahu bahawa mengetahui sifat-sifat Tuhan dihukumkan fardu ain. Maksudnya mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dihukumkan wajib. Maka pertama sekali kita cari ataupun kita cuba lihat apakah dalil yang mewajibkan kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak mempertikaikan. Sebagaimana manusia ingin mempertikaikan solat, maka kita kata dalil ini adalah firman Allah, aqimus salah. Jadi sekiranya ada manusia ingin mempertikaikan, dia kata tidak perlu kita mengenal Allah dengan begini susah, kan, belajar tak berhenti-henti, kan, atau belajar dengan perkara-perkara yang susah, maka kita beritahu kepada dia kewajipan mengenal Allah mempunyai dalil. Dan dalil tersebut wujud di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sekiranya kita mempelajari bahasa Arab, lafaz fa'lam yang Allah gunakan di dalam Al-Quran, lafaz fa'lam tersebut dipanggil sebagai kata kerja perintah ataupun dipanggil sebagai fa'lul amr. Sama seperti lafaz aqimus salah. Lafaz aqimu juga merupakan kata kerja perintah ataupun dipanggil sebagai fa'al amr yang menunjukkan kepada perintah yang wajib. Maka dengan sebab itu wajib kita menunaikan solat. Jadi apabila Allah menggunakan lafaz fa'lam, wajib, maksudnya Allah kata ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka ulama kata difahami daripada ayat tersebut, wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah berdasarkan daripada ayat Quran yang kita selalu baca sebelum kita berzikir, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu salah satu daripada ayat Quran. Jadi dalil yang ada daripada Al-Quran sendiri. Dan lafaz tersebut fa'lam, dia merujuk kepada perintah ataupun kata kerja perintah yang ulama kata perintah tersebut membawa kepada kewajipan. Maka daripada itu difahami bahawa wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi dalil, kewajipan mengetahui. Jadi sekarang ni kita fokus pada mengetahui itu. Mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Dan sekarang ni mengetahui itu sendiri, mengetahui sifat-sifat Allah yang dipanggil sebagai ma'rifah, ulama bahagikan kepada dua. Ma'rifah. Ma'rifah itu maksudnya mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita dah hukumkan wajib tersebut dipecahkan di bawahnya kepada dua. Ma'rifah. Pertama dipanggil mengenal secara ijmal, ataupun dipanggil sebagai ma'rifatun ijmaliyatun, mengenal secara umum. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum, itu bahagian yang pertama. Lepas itu kedua, mengenal secara tafsil. Tafsil ni maksudnya huraian ataupun terperinci. Dia lebih kepada mana terperinci, kita memahami satu. Jadi sekarang ni ulama kata mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil sebagai ma'rifah, dia dibahagikan kepada dua. Mengenal itu sendiri. Pertama, mengenal secara ijmal. Kedua, mengenal secara tafsil, terperinci. Dan ulama kata kedua-dua pengenalan ini, kedua-dua pengetahuan terhadap sifat-sifat Allah, sama ada secara ijmal ataupun secara tafsir, kedua-dua ma'rifah tersebut hukumnya fardu ain. Maksudnya hukumnya wajib. Jadi sekarang kita tanya, apakah maksud mengenal secara ijmal? Dan apakah maksud mengenal secara terperinci? Jadi mengenal secara ijmal
mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala secara ijmal, kita fahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap hari. Setiap hari kita baca, iaitu alhamdulillah. Segala puji. Maksudnya setengah ulama menterjemahkan dengan makna segala puji, ataupun setengah ulama lain menterjemahkan dengan makna kepujian, ataupun segala jenis kepujian, ataupun apa saja terjemahan kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil mengenal sifat secara umum. Maksudnya secara umumnya kita kena beriktikad yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala kepujian. Jadi bila Allah tadi bersifat dengan segala kepujian, semestinya di sebalik tu Allah Subhanahu wa taala suci daripada segala kekurangan. Itu dua tu mesti ada. Maksudnya apabila kita mensabitkan Allah Subhanahu wa taala secara umumnya pada pengetahuan kita bersifat dengan segala kepujian, dan dalam masa yang sama kita mesti menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil makrifah dengan jalan ijmal. Maksudnya kita mengenal segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ijmal itu dipanggil secara umum. Jadi secara umumnya kita perlu beriktikad bahawa segala kepujian, segala yang baik, apa saja yang dianggap sebagai baik, kemuliaan ataupun sebagainya, sifat-sifat tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Bahkan ulama kata segala apa saja yang kita lihat di dunia, apa saja yang cantik di dunia, apa saja yang menarik ataupun apa saja yang kita lihat di dunia, semuanya merujuk kepada kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apabila kita melihat bunga yang cantik, kita kata cantiknya bunga ini. Walaupun pada zahir ni kita memuji bunga, tapi pada hakikat ni kita memuji Tuhan yang mencipta bunga tersebut. Apabila kita melihat satu bangunan yang amat cantik, maka kita kata cantiknya bangunan tersebut. Walaupun pada zahir ni kita memuji mereka cipta bangunan tersebut, tapi pada hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan bangunan tersebut dicipta, dan Allah yang mengilhamkan bangunan tersebut wujud dalam keadaan sedemikian. Maka itu dipanggil memuji Allah ataupun mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala secara ijmal. Dalam bahasa Arabnya biasanya dia kata secara ijmal ni, dalam bahasa Arabnya dia kata Allahu muttasifun bi kulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala muttasif, bersifat bi kulli kamalin, dengan setiap kesempurnaan, wa munazzahun, dan suci Allah Subhanahu wa taala daripada naqsin, segala kekurangan. Jadi pengetahuan mengenal Allah secara ijmal, secara umum, itu pun wajib, fardu ain. Jadi sekarang ini bukan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara umum, kita mensabitkan segala kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menafikan segala kekurangan secara umum daripada Allah Subhanahu wa taala, maka selepas itu kita perlu juga mengetahui ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara tafsil. Tafsir ini dipanggil sebagai terperinci. Tafsir itu yang kita belajar. Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan kidam, Allah bersifat dengan wujud. Yang lawan ni ialah tiada. Allah bersifat dengan kidam, yang lawan ni ialah ada awal. Allah bersifat dengan bapa, yang lawan ni ialah binasa, dan sebagainya. Sampailah habis sifat 20 tersebut. Itu dipanggil mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tafsir. Huraian satu persatu. Jadi sekarang kita dah bincangkan beberapa perkara. Pertamanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil sebagai makrifah. Hukum makrifah tersebut di sini dipanggil sebagai fardu ain, wajib, berdasarkan kepada firman Allah, "A'lam annahu la ilaha illallah." Setelah itu kita bahagikan mengenal, kita bahagikan makrifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada dua bahagian. Pertama dipanggil ma'rifatun ijmaliyatun. Kedua dipanggil ma'rifatun tafsiliyatun. Satu secara umum, satu secara terperinci. Jadi setelah kita memahami perkara tersebut, kita perlu menambah dengan satu lagi perkara yang lain. Perkara yang lain yang ditambah oleh ulama, iaitu mesti mengetahui dalil. Maksudnya setelah kita mengetahui Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan suci daripada segala kekurangan,
Kedua, kita mesti mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala secara terperinci. Allah bersifat dengan wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Setelah itu ulama kata kita mesti mengetahui dalil. Kita mesti mengetahui dalil bagi setiap sifat yang telah kita ketahui. Apakah dalil Allah Subhanahu wa taala wujud? Apakah dalil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qidam? Apakah dalil Allah bersifat dengan baqa'? Apakah dalil bagi segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Jadi sekarang timbul pula persoalan daripada mana pula datangnya kewajipan mengetahui dalil. Maksudnya siapakah pula yang mewajibkan mengetahui dalil? Tidakkah memadai hanya mengetahui sifat saja? Kan memadailah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala wujud. Kan memadailah kita mengetahui Allah qidam, baqa' dan sebagainya. Siapa pula yang mewajibkan dalil? Jadi ulama berkata, yang mewajibkan dalil itu ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan kewajipan mengetahui dalil difahami juga daripada ayat yang sama, iaitu ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ulama kata kita perlu mengetahui dalil bagi setiap permasalahan ataupun setiap akidah perkara yang kita percayai, segala sifat-sifat Allah yang kita i'tiqad, kita perlu mengetahui dalil dan sumbernya ataupun kewajipan tersebut. Kewajipan mengetahui dalil datang daripada firman Allah fa'lam. Kerana ulama berkata lafaz fa'lam dia berasal daripada kata akar al-ilmu. Jadi apabila ulama mensyarahkan al-ilmu, ulama kata ilmu seseorang hanya dianggap berilmu apabila hukum yang terdapat di dalam dirinya berserta dengan dalil. Contohnya sekarang ni kita kata apa? Sekarang ni kita kata sejuk. Kita menghukumkan udara di dalam masjid sejuk. Udara di dalam masjid sejuk itu dipanggil satu hukum. Kita menghukumkan udara sejuk. Sekarang ni kita tanya, apa dalil awak? Apa dalil yang awak mengatakan udara sejuk? Kita kata dalil saya ialah kulit. Maksudnya kulit saya merasa. Kulit saya boleh merasa bahawa keadaan sekarang sejuk. Maka sekarang kita kata awak mempunyai ilmu, pengetahuan ataupun hukum, maklumat yang ada di dalam diri awak tu dihukumkan sebagai ilmu. Kerana pengetahuan tersebut berdasarkan dalil. Ataupun contohnya, kita kata masjid terang. Masjid bercahaya dengan begitu terang sekali. Itu dipanggil satu kenyataan ataupun hukum. Kita boleh hukum masjid terang ataupun kita boleh hukum masjid tadi gelap. Tapi bila dia mengeluarkan sesuatu hukum ataupun dia mengeluarkan sesuatu kenyataan, kita tanya semula kepada dia, apakah dalil yang awak mengatakan bahawa masjid tersebut terang, penuh dengan lampu dan sebagainya? Maka kita kata, dalil saya ialah penglihatan saya sendiri. Itu dipanggil dalil. Jadi dalil ni dia luas. Dalil tu kadang-kadang datang dalam bentuk penglihatan. Kadang-kadang dalil tersebut datang dalam bentuk rasa. Apa saja bentuk boleh dipanggil sebagai dalil. Jadi sekarang apabila kita mengetahui. Jadi sekiranya seseorang, dia kata saya mengetahui masjid tersebut terang. Tapi bila kita tanya kepada dia, apakah dalil awak yang mengatakan masjid tersebut terang? Dia kata saya pun tak tahu apa dalil saya. Saya cuma dengar Zaid kata. Saya dengar Zaid kata masjid tadi terang. Maka saya pun ikutlah dia kata. Itu tidak dipanggil ilmu. Pengetahuan yang ada pada kita sekarang, dengan semata-mata mendengar perkataan manusia lain ataupun dengan semata-mata mengikut percakapan manusia yang lain, itu dipanggil sebagai taqlid. Maksudnya mengikut percakapan manusia yang lain. Jadi itu perbezaan lah. Maklumat tu sama. Dia mempunyai maklumat tentang masjid terang. B juga mempunyai maklumat tentang masjid tadi terang. Cuma A dia mempunyai dalil. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka dia mempunyai ilmu. Dan tetapi yang kedua ni, dia tidak mempunyai dalil, bahkan dia hanya mendengar kawannya berkata, maka dia tadi dipanggil bertaklid. Jadi sekarang kita faham bahawa ilmu yang dimaksudkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam diambil daripada kata akar, iaitu al-ilmu. Dan ulama mensyarahkan lafaz ilmu tersebut. Sebagai contohnya Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu, dia mentarifkan al-ilmu tersebut sebagai hukm az-zihni al-jazim
al-mutabiqu an mujibin. Itu tarif yang diberikan oleh Imam Fakhruddin terhadap ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu? Dan apakah maksud al-ilmu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam? Maka Imam Fakhruddin kata, ilmu bermaksud ketetapan akal yang kuat, yang bertepatan dengan realiti, berpandukan kepada dalil. Maksudnya ulama kata dia perlu kepada dalil. Maksudnya sekiranya pengetahuan tersebut tidak bersandarkan kepada dalil, maka itu tidak sah dipanggil sebagai ilmu. Bila tidak sah dipanggil sebagai ilmu, bermakna kita masih belum menunaikan tuntutan Allah di dalam ayat fa'lam. Maksudnya bila Allah kata fa'lam, Allah kata hendaklah kamu menghasilkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Bila Allah kata aqimus salat, bermakna Allah menyuruh kita menghasilkan perbuatan yang dipanggil sebagai solat. Tapi sekarang apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, maksud kita tidak mengetahui dalil ataupun tidak belajar ataupun tidak berusaha untuk memahami dalil tersebut, maka sekarang sampai sekarang kita masih lagi belum menunaikan tuntutan Allah di dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi apabila manusia tidak menunaikan tuntutan tersebut, samalah seperti manusia yang tidak solat. Sama. Maka apabila Allah berkata aqimus salat, hendaklah kamu mendirikan solat, tapi dia tidak solat, maka dia berdosa. Begitu juga manusia yang tidak mengenal Allah ataupun dia mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha mengetahui dalil, maka dia dianggap manusia yang melanggar firman Allah, ataupun dia tadi manusia yang tidak mentaati firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Quran sebagai fa'lam. Jadi difahami dari situ lafaz ataupun ayat Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illallah mewajibkan kita mengetahui, mewajibkan manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sama mengenal dengan dua cara. Pertama, mengenal secara ijmal, secara umum. Kedua, mengenal secara terperinci. Selepas itu, pengenalan Allah Subhanahu wa taala secara terperinci tadi. Pengenalan Allah Subhanahu wa taala secara terperinci mesti disertakan dengan dalil. Kita berkata Allah wujud, apakah dalil wujud? Wujudnya Allah. Kita berkata Allah bersifat qidam, apakah dalil qidamnya Allah? Tujuan kita mengetahui dalil dan tujuan kita mempelajari dalil ialah supaya kita mempunyai ilmu, supaya segala maklumat yang wujud di dalam pemikiran kita ataupun di dalam akal kita, maklumat tersebut sah dipanggil sebagai ilmu. Maka pada ketika itu baru dia tadi terlepas daripada dosa, terlepas daripada tuntutan, terlepas daripada uhdah tuntutan Allah Subhanahu wa taala agar dia tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah mewajibkan manusia mengenal dirinya dengan sifat-sifat, dan setelah kita fahami bahawa pengenalan tersebut tidak sempurna melainkan dengan dalil, maka ulama radhiyallahu taala anhum membahagikan dalil tersebut kepada dua pula. Satu dipanggil sebagai dalilun ijmal, dalil secara umum. Jadi ulama kata kita hanya perlu, maksud kita sebagai umat Islam hanya perlu mengetahui dalil secara umum. Apabila dia mengetahui dalil secara umum, maka dia pun terlepaslah daripada tuntutan syarak. Sebab sekarang ni untuk mendapatkan ilmu kita perlukan dalil. Jadi dalil tersebut tak kira sama ada dalil tersebut secara umum ataupun dalil tersebut secara terperinci, yang penting kita mempunyai dalil. Maka sebab tu ulama kata kita perlu berserta dengan dalil, dan dalil tersebut memadailah dengan dalil ijmal. Jadi dia kata adapun mengetahui dalil terperinci, tafsir tu kita tulis di bawah, maksudnya dalil secara terperinci, mengetahui dalil secara terperinci, segala sudut selok-belok dalil tersebut, mempertahankan dalil, menyusun dalil, membentuk dalil, itu dipanggil sebagai fardu kifayah. Jadi sekarang kita ada 4 perkara. Pertama, makrifah yang dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil makrifah ijmaliyah secara umum, dan satu lagi makrifah secara terperinci. Setelah kita mengenal Allah tadi, kita pindah kepada dalil pula. Dan dalil dipecahkan kepada dua. Satu dipanggil dalil ijmal, dalil secara umum, dan satu lagi dalil tafsir, itu dalil secara terperinci. Jadi sekarang kita ada 4 perkara. 3 daripada perkara tersebut dipanggil sebagai fardu ain. Makrifah secara umum fardu ain, makrifah secara terperinci fardu ain, mengetahui dalil secara umum, itu 3-3 ni dipanggil fardu ain.
Adapun satu saja terakhir tu, yang dipanggil sebagai mengetahui dalil secara terperinci, itu sahaja yang dipanggil sebagai fardu kifayah. Jadi kita baca balik teks tu. Tengoklah dalam muka surat 11 tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya, maksudnya hukum mempelajari ilmu tauhid, iaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang mukallaf, lelaki ataupun perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal. Dia kata, mengetahui dengan jalan ijmal. Ini dipanggil apa dia? Ma'rifah secara umum. Ataupun dipanggil ma'rifah ijmaliyah. Yang mengetahui secara ijmal, ringkasan ataupun rangkum. Dan dengan jalan tafsir. Mengetahui dengan jalan tafsir, terperinci. Jadi ada dua. Mengetahui dengan jalan ijmal, fardu ain. Mengetahui dengan jalan tafsir pun fardu ain. Berserta dengan dalil 3. Tapi dalil tersebut ialah dalil ijmal, dalil secara umum. Adapun mengetahui dalil secara terperinci, kan, mengetahui dalil secara terperinci satu persatu, maksudnya dalil yang lengkap. Ada mukaddimah, ada natijah, lepas itu kita boleh tolak syubhat dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai fardu kifayah. Jadi sekarang kita ada beberapa istilah di situ. Maksudnya kita perlu buatlah dalam bentuk gambar rajah ataupun sebagainya supaya tidak terkeliru. Jadi sekarang ni kita akan bincangkan sedikit tentang beberapa istilah yang lain yang disebut juga di sini. Pertamanya ialah mukallaf. Jadi mukallaf ni ialah gelaran ataupun sifat bagi manusia dan jin yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi sekarang ni mukallaf ni dia ada beberapa syarat. Itu kita dah bincangkan sebelum ni. Pertamanya baligh, berakal. Lepas itu sampai dakwah Islam kepada dia. Kemudian mempunyai panca indera yang sehat untuk menerima agama tersebut. Jadi setelah kita mengetahui wajib mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara wajib secara umum, wajib secara am, berserta dengan dalil. Sekarang kita tanya pula, siapakah yang wajib mengetahui tersebut? Siapakah yang wajib mengetahui perkara-perkara yang dinyatakan tadi? Maka dia beritahu penulis beritahu, dia kata kefarduan tersebut ataupun fardu ain tersebut terkena ke atas mukallaf. Jadi sekarang ni kita lah, sebagai semua kita yang berada di dalam masjid ni, di mana-mana saja, sebagian besar ni ialah mukallaf. Kerana kita dah baligh, berakal, sehat panca indera dan sampai dakwah Islam kepada kita. Cuma sekarang ni yang ulama tekankan ialah pengertian hakikat mukallaf. Jadi mukallaf ni bahasa Arab, kan, dia ialah lafaz yang dia ambil daripada bahasa Arab. Jadi kalau dia kata asal ni ialah kulfah. Kulfah ni bermaksud bebanan. Kulfah bermaksud bebanan ataupun tanggungjawab ataupun tugas. Jadi apabila kita manusia, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, maka ulama usul fiqh dan ulama tauhid dia kata manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, dia digelar sebagai mukallafun. Mukallafun ni maksudnya sesuatu yang dibebankan, sesuatu yang diberi tanggungjawab, sesuatu yang diberi tugas. Jadi sekarang kita apabila kita lahir saja dan apabila kita baligh, mempunyai panca indera yang sehat, kan, agama sampai kepada kita, serta-merta kita mendapat satu pangkat yang dipanggil sebagai mukallaf. Serta-merta kita mendapat satu gelaran yang dipanggil sebagai mukallaf, yang tak dapat kita elakkan. Sama ada kita suka, kan, ataupun kita tak suka, maka kita dah mendapat satu gelaran yang dipanggil sebagai mukallaf, ataupun satu nama, sifat yang berkekalan sampailah kita mati yang dipanggil sebagai mukallaf. Jadi sekarang ni sama ada suka ataupun kita tak suka, sifat tu ada pada diri kita. Cuma sekarang ni kita perlu faham, mukallaf tu maksudnya manusia yang dibebani, manusia yang diletakkan tanggungjawab. Maka ulama kata kita perlu memahami bahawa hakikat manusia ialah makhluk yang dibebani dengan tugas. Maksudnya kita manusia tidak sama seperti binatang, tidak sama seperti pokok, dan tidak sama seperti tanah. Mereka makhluk, kita pun makhluk, tapi mereka makhluk yang tiada bebanan. Mereka makhluk yang diciptakan begitu saja, dipanggil sebagai penciptaan yang tidak dibebankan dengan apa tanggungjawab. Tapi bila kita tadi manusia, kan, sama ada manusia, jin, maka kita tadi dipanggil sebagai mukallaf. Maka kita kena sedar bahawa kita hidup di dunia dengan bebanan. Masa kita hidup di dunia dengan satu tanggungjawab. Jadi bila kita tadi ada bebanan, kita ada tanggungjawab, maka kita kena faham bahawa
kita perlu berusaha pagi, petang, siang dan malam untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Maka ulama kata sifat mukallaf tidak akan bercerai daripada manusia 24 jam. Maka bermakna tanggungjawab tersebut terbeban di atas manusia 24 jam. Cuma sekarang ni sebagian besar manusia dia tidak menyedari hakikat dirinya sebagai mukallaf. Maka dia tidak perlu mengingati Tuhan dia, ataupun dia tak perlu melaksanakan tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia tidak perlu mempelajari apakah isi kandungan Al-Quran. Dia tak perlu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia merasakan dia tidak mukallaf. Maksud dia menganggap bebanan yang ada pada dirinya hanya solat. Atau manusia setengah dia menganggap bebanannya hanya puasa. Atau buat maksiat sebanyak-banyaknya lepas tu pergi haji. Selesai segala dosa. Itu tak dipanggil mukallaf. Itu dipanggil manusia yang tidak memahami hakikat mukallaf. Bila kita menyedari kita sebagai mukallaf, kita kena faham kita bukan manusia yang boleh berseronok 24 jam. Maksud kita bukan manusia yang dicipta. Buatlah apa benda orang nak buat. Maksudnya Allah mencipta manusia, kemudian Allah lepaskan. Ikut suka kamu lah nak jadi apa. Itu bukan. Kita bukan dicipta seperti binatang untuk buat apa saja yang kita suka. Kita bukan diciptakan seperti pokok, seperti tanah, seperti bukit, bukan. Bahkan manusia mempunyai satu sifat yang berkekalan 24 jam, pagi, petang, siang, malam. Apa saja aktiviti yang dia buat, dia kekal dengan nama mukallaf. Maksudnya dia kekal dengan nama makhluk yang dibebani tugas. Maka sekarang ni kita punya pemikiran manusia ni sepatutnya tertumpu kepada tugas tersebut. Tugas tersebut. Pertama tugas tadi mukallaf ni. Maksudnya ulama kebiasaan ni ulama bahagikan tugas tu kepada dua. Tugas ni difahami daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksud tidak ada aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah aku. Jadi sekarang kita dah faham. Kita ialah manusia yang mempunyai bebanan. Dan bebanan tersebut apakah dia? Bebanan tersebut dijawab oleh firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi difahami daripada ayat tersebut, bebanan yang menimpa manusia, bebanan yang duduk di atas kepala manusia ni ialah ibadat. Cuma sekarang ni kita perlu faham pula, ibadat tu ada berapa perkara. Ibadat tu yang disyarahkan oleh ulama dipecahkan kepada dua. Maksudnya dia kata ibadat yang dimaksudkan dalam ayat Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tu ulama kata ibadat tu dibahagikan kepada dua. Satu, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, berbuat baik sesama manusia. Boleh faham tak? Maksud sekarang kita faham, kita ialah manusia yang mempunyai bebanan. Di atas bebanan tu, kita kena faham bebanan tu ialah ibadat. Dan ibadat tu apa benda? Ibadat tersebut dipecahkan kepada dua. Satu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita faham. Solat, puasa, haji, zakat, berzikir, baca Quran, sembahyang, i'tikaf, sebagainya itu dipanggil mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama jadi satu lagi sudut ibadat yang lain. Yang ulama kata berbuat baik sesama manusia. Jadi macam mana kita nak berbuat baik sesama manusia? Maksudnya manusia sesama dia sendiri, dia tak boleh berfikir dengan kepala dia sendiri untuk mengetahui apakah yang terbaik bagi manusia. Manusia dengan pemikiran yang cetek, pemikiran yang terhad, dia tidak akan dapat mengetahui apakah benda yang terbaik untuk dia amalkan sesama manusia tersebut. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan nabi-nabi mensyarahkan Al-Quran tersebut dengan hadis dan sebagainya supaya manusia mengetahui pertama cara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua supaya manusia tadi mengetahui bagaimanakah cara untuk berbuat baik dengan manusia yang lain. Dan cara untuk berbuat baik dengan manusia yang lain itu ialah dengan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan segala yang Rasulullah SAW terangkan di dalam hadis. Itu sajalah cara untuk manusia tadi berbuat baik sama manusia yang lain. Jadi apabila manusia boleh buat dua perkara tadi, apabila manusia tadi boleh mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala bentuk ibadat, manusia tadi boleh berbuat baik kepada semua manusia dengan cara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu baru manusia tadi dipanggil melakukan ibadat. Apabila manusia tadi dipanggil melakukan ibadat, barulah manusia tadi dipanggil manusia yang menyedari hakikat dirinya sebagai mukallaf. Tetapi sekiranya kita tidak menyembah Allah, atau kita tidak melaksanakan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, atau kita tidak memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, atau kita menzalimi manusia, atau kita menindas manusia yang lain, maka ulama kata kita tidak memahami hakikat ibadat, pertama sekali. Kedua, kita tidak memahami hakikat diri kita sebagai mukallaf. Maksudnya kita menganggap diri kita sebagai satu makhluk
yang diciptakan oleh Allah menjadi raja. Ataupun kita menganggap diri kita sebagai satu makhluk yang diciptakan oleh Allah bersama-sama menjadi Tuhan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah menciptakan makhluk untuk membawa bebanan dan untuk membawa ibadat, tapi kita menganggap diri kita sebagai satu makhluk yang boleh menjadi raja, boleh menjadi Tuhan. Maka dengan sebab itu muncullah Fir'aun yang berkata, Ana Rabbukumul A'la. Dia kata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Kerana manusia tersebut, Fir'aun, Haman dan apa segala manusia itu, dia tidak memahami hakikat mukallaf. Maksud dia tidak menyedari dirinya sebagai mukallaf. Oleh sebab itu ulama kata, sekiranya kita mengenali diri kita, siapa yang mengenali diri dia sendiri, nescaya dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud mengenal diri itu apa dia? Maksud dia mengenal dirinya sebagai satu makhluk yang dibebani tugas. Dia mesti memikirkan tugas tersebut. Sebab kita sekarang ni memikirkan tugas kiranya kerja. Bos ni bagi kerja. Tak siap-siap. Pagi, petang, siang, malam. Balik pukul 10, balik pukul 11, balik pukul 1 pagi pun dia boleh balik. Kerana dia kata saya ada satu tugas yang saya nak buat. Tetapi manusia tidak menyadari bahawa dia diciptakan di bumi yang namanya mukallaf. Semenjak daripada dia balik, umurnya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, sampai dia mati, dia ada tugas yang tidak akan habis. Dia ada tugas yang tidak akan selesai. Tugas ini adalah ibadat. Dan tugas tersebut dibahagi kepada dua. Ibadat itu sama ada mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengan berbuat baik sama manusia. Dan ulama kata dua perkara inilah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul bermula daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sedikit perbahasan ataupun pengetahuan yang perlu kita ketahui daripada nombor 8, hukum mempelajari ilmu tauhid. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.